Program Derma Siswa B40 TVET dilaksana. Galak penyertaan pelajar pilih bidang TVET. Malaysia lapor sifar kematian COVID-19. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Azamudin Hussein, berita wilayah Isnin 20 Jun 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan juga Selangor mengisi paparan pada petang ini. Terus setia sejam bersama berita wilayah. Saudara Kerajaan bersetuju melaksanakan program Derma Siswa B40 TVET khusus untuk pelajar B40 yang mengikuti pengajian dalam bidang TVET di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA bawah selaan Kementerian Pengajian Tinggi tahun ini. Ketika mengumumkan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yakin pelaksanaan program berupaya meningkatkan motivasi kepada pelajar yang memilih bidang TVET. Pengambilan pertama akan melibatkan 1,000 orang pelajar dan kerajaan menjangkakan program ini melibatkan implikasi kewangan berjumlah 36.41 juta ringgit bagi setiap pengambilan. Saya yakin program ini menawarkan lebih banyak peluang kepada anak-anak keluarga Malaysia, terutamanya daripada kumpulan B40, mendapat akses pendidikan di peringkat lebih tinggi, seterusnya membina kerjaya dalam bidang TVET, insya-Allah. Bercakap dalam ucapan perasmian Minggu TVET Negara 2022 di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam Selangor, Datuk Seri Ismail Sabri turut mengisytiharkan 2 Jun sebagai Hari TVET Negara. Baik, buat pertama kali sejak 18 Disember 2020, Malaysia melaporkan sifar kematian akibat COVID-19. Jelas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, peralihan berterusan kepada endemik ditentu ukur dan dipacu oleh data. Penentuan menerusi data itu diharap terus membuahkan hasil yang positif. Beliau berkata demikian menerusi akaun Twitter rasminya. Sementara itu, 1.29 juta atau 36.5% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini sudah lengkap divaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids setakat semalam. Menurut portal COVID Now, 1.73 juta kanak-kanak atau 49% daripada kumpulan itu telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi kanak-kanak yang telah berusia 5 tahun hingga 11 tahun akan dibuka selama 5 hari mulai hari ini hingga 24 Jun. Pembukaan vaksinasi itu bagi meraihkan ibu bapa yang kini berhasrat mendapatkan vaksin COVID-19 bagi anak-anak yang terlepas peluang sebelum ini. Keprihatinan Kementerian Kesihatan sempena sambutan Minggu Imunisasi Peringkat Kebangsaan 2022 pada 16 Jun lepas bertemakan pelindungan sepanjang hayat untuk semua bagi memastikan keselamatan kanak-kanak daripada penyakit cegahan vaksin. Kenyataan Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali memperincikan ibu bapa yang berhasrat mendapatkan vaksinasi boleh berbuat demikian tanpa janji temu di klinik-klinik kesihatan di bawah KKM bagi tempoh yang dinyatakan. Pemberian adalah berdasarkan stok vaksin di sesebuah fasiliti pada hari tersebut. Bagi kanak-kanak yang akan mencapai usia 5 tahun, ibu bapa masih boleh membuat tempahan janji temu vaksinasi mengikut tarikh dan tempat vaksinasi pilihan melalui aplikasi My Sejahtera.
Pelbagai helah atau taktik kreatif digunakan sindiket penipuan untuk memperdaya mangsa. Justru Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani mahu orang ramai sentiasa membuat semakan terlebih dahulu sebelum membuat sebarang urusan perbankan secara dalam talian. Orang ramai, khususnya, jangan mudah terpedaya apabila menerima panggilan telefon yang mendakwa daripada mewakili pihak-pihak berkuasa. Saya ulangi kembali, apabila menerima panggilan telefon, ya mustahak kita hanya perlu tanya kepada si pemanggil, di mana nak jumpa, jam berapa jumpa, di mana nak jumpa. Itu saja. Lepas itu kita letaklah telefon tersebut. Jangan kita lebih daripada itu. Pihak berkuasa dia tidak akan meminta butiran-butiran sulit berkaitan dengan akaun especially. Polis menerusi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial sentiasa mengadakan kempen bagi mendedahkan orang ramai dengan taktik yang dilakukan sindiket ini. Beliau berkata ia mula menampakkan hasil apabila pihaknya melihat terdapat pengurangan kes melibatkan sindiket penipuan ini. Beliau juga turut menegaskan pihaknya tidak akan meminta butiran peribadi seperti akaun bank menerusi panggilan telefon bagi tujuan siasatan. Sebaliknya, keterangan akan diambil secara bersemuka di Balai Polis. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program derma darah sempena sambutan Hari Polis ke-215 di Bukit Aman, Ibu Negara. Baik, di Pahang pula, pihak berkuasa mendedahkan modus operandi taktik terbaru penipuan dalam talian. Mangsa diperdaya dengan tawaran pekerjaan dengan imbuhan menarik selain sentiasa melindungi maklumat peribadi. Justru masyarakat dinasihat tidak mudah terpedaya dengan taktik sedemikian walaupun memerlukan sumber pendapatan. Ketua Jabatan. Sekarang ini ada satu macam lagi trend yang ialah agak relatif barunya, penawaran pekerjaan di luar negara yang akhirnya menjadi juga mule, tetapi mule untuk jadi scamming, untuk jadi scam. Jadi shiftnya tidak hanya orang dalaman kita sahaja yang ditipu menjadi mangsa, tetapi juga ada usaha-usaha untuk menjadikan rakyat negara kita ini beroperasi ataupun operate daripada luar negara untuk menipu sama ada rakan negara, sama ada dalam Malaysia sendiri ataupun lain-lain negara. Pihak industri perbankan juga katanya perlu mengetatkan sistem perbankan dalam talian berikutan kerugian jutaan ringgit dikaut pihak terlibat. Beliau berkata demikian selepas Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan AJK Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Pahang di Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang, Kuantan. Sementara itu, Naib Pengerusi Kanan MCPF Pusat Datuk Seri Ayub Yaakob berkata komuniti turut berperanan membantu menyebarkan kesedaran mengenai jenayah seperti ini. Saudara, seorang kanak-kanak berusia 3 tahun 9 bulan kritikal dipercayai tertelan dadah ketika di bawah jagaan bapa saudaranya di Kuala Krai, Kelantan semalam. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun ketika mengesahkan mengenai kes memberitahu mangsa yang tinggal di Kampung Seri Bintang, Kuala Krai dibawa ke Hospital Kuala Krai pukul 5 pagi semalam oleh ibunya untuk mendapatkan rawatan. Pemeriksaan mendapati terdapat kandungan dadah jenis metamfetamin dalam badan mangsa. Dan setelah kita buat siasatan, kita dapati kanak-kanak ini telah dibawa oleh bapa saudaranya. Dan semasa dalam jagaan bapa saudaranya, dipercayai kanak-kanak ini sama ada diberi dadah ataupun dibiarkan menyebabkan kanak-kanak ini terdedah dengan dadah dan memasukkan dalam badan dia.
Susulan itu, bapa saudara mangsa berusia 30 tahun ditahan malam tadi. Berdasarkan siasatan awal, suspek mengaku membawa anak saudaranya ke suatu tempat namun menafikan memberi kanak-kanak itu dadah. Ujian saringan mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin dan mempunyai 3 rekod lampau berkaitan kesalahan dadah. Datuk Muhammad Zaki menyatakan dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kelantan di Kota Baru. Permohonan reman ke atas suspek dibuat bagi membolehkan siasatan kes mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001. Pihak berkuasa akan membuat siasatan ke atas laporan yang dibuat ahli keluarga pengasas produk kecantikan Dina Skincare Khamis lalu. Siasatan menjurus kepada kebenaran laporan polis yang dibuat ahli keluarga mangsa. Soal siasatan kematian dan insiden berlaku di bawah siasatan pihak berkuasa negara jiran. Namun maklumat yang diperoleh akan dihantar ke Wisma Putra dan Interpol untuk membantu siasatan pihak berkuasa negara jiran. Bagi polis ruang untuk kita melihat satu persatu. Dan kita memang nak bagi keadilan pada semua. Dan keadilan ni mesti fakta yang tepat. Jadi saya tak mahu nanti masyarakat memikirkan buat spekulasi sendiri, buat andaian sendiri, akan menyebabkan keadaan lebih rumit. Jadi elok kita siasat secara teliti dulu. Bukan siasatan kes kematian, siasatan atas report yang dibuat itu. Sama ada kebenaran atau tidak. Itu saja. Allahyarham Fazjani maut dalam kemalangan jalan raya di Pattani, Thailand kira-kira 10.30 pagi pada 19 Mei 2019 selepas kenderaan dipandu suaminya merempuh belakang lori dalam perjalanan untuk menyampaikan sumbangan zakat di Pondok Krong, Yala. Baik, setelah 2 tahun tertangguh, perebutan kejuaraan piala yang di Pertuan Muda Terengganu kembali mewarnai kalender penganjuran perlumbaan kuda lasak di Terengganu. Penganjuran bertaraf antarabangsa ini berlangsung 4 hari di Terengganu International Endurance Park. 50 penyertaan diterima termasuk dari Singapura dan Thailand yang mempertaruhkan 3 kategori utama. Menambah prestij penganjuran, Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan turut sama beraksi mewakili pasukan Royal Terengganu Endurance Stable bagi acara CE 1100 km. Turut beraksi trio pemenang pingat perak di kejuaraan dunia kuda lasak, Anfal Insyirah Abu Talib, Muhammad Yusof Lokman Zakaria dan Nur Kasrina Amani Zakaria, termasuk penyertaan penyanyi Faizal Tahir bagi acara CEN 100 km. Pasukan Royal Terengganu Endurance Stable dinobatkan juara. Baik, untuk mendapatkan makluman cuaca semasa, kita ikuti laporan cuaca daripada Met Malaysia bersama pegawainya Nur Shazlinda Hanif. Saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan dengan melihat paparan carta angin. Pada ketika ini terdapat penumpuan angin di sekitar utara semenanjung Malaysia dan juga turut dilihat penumpuan angin di sekitar pedalaman negeri Sarawak dan juga negeri Sabah. Penumpuan angin ini boleh mendatangkan keadaan hujan dan ribut petir. Hal ini dapat dilihat melalui paparan gema radar pada ketika ini. Hujan sedang berlaku melibatkan di hampir keseluruhan negeri Perak dan juga Pulau Pinang. Juga turut dilihat hujan di 1-2 tempat di negeri Kedah, Selangor dan juga negeri Pahang. Hujan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula pada ketika ini, hujan lebat sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah pula, hujan di 1-2 tempat di hampir keseluruhan negeri-negeri Sabah. Hujan ini pula dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia menjangkakan untuk hujan dan ribut petir masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar utara semenanjung Malaysia. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan berpotensi untuk berlaku di bahagian pedalaman negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Justru itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Timpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Fokus negeri di bawah bayu. 2 remaja lemas pada Sabtu telah ditemukan di Sungai Moyok, Penampang. Laporan penuh terus saja bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Dia, silakan. Ya, Azam, perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat SAR di Kampung Pegunungan Penampang. Mangsa kedua lemas Tomansi Olaf 17 tahun telah ditemukan sekitar pukul 11 pagi tadi. Kedudukan mangsa hanya berjarak 500 meter daripada lokasi pertama. Mangsa pertama ditemui di Sungai Moyok semalam. Pencarian hari ini berjaya menemukan mangsa kedua. Mangsa kedua di kawasan Kampung Pegunungan lah pada jam 11 pagi. Jarak antara mangsa pertama dan juga mangsa kedua ini dalam lebih kurang 500 meter lah jarak dia. Semalam mangsa pertama ditemukan awam Harold Walter sekitar 3 km dari lokasi kejadian kira-kira pukul 2.45 petang. Pencarian melibatkan anggota bomba dan penyelamat polis Diraja Malaysia rela selain disertai penduduk tempatan. Dalam kejadian pada petang Sabtu, 6 remaja lelaki cuba untuk menyeberangi sungai di Kampung Pegunungan Penampang, namun 2 mangsa terperangkap dengan arus deras kepala air yang datang secara tiba-tiba. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengenal pasti sebanyak 406 buah sekolah daif di seluruh Sabah. Daripada jumlah ini, 372 buah sekolah perlu diselenggara dengan kadar segera, manakala 34 buah sekolah lagi perlu dibangunkan semula disebabkan struktur bangunan yang tidak selamat untuk diduduki. Saya telah melihat progres pembinaan sekolah terbengkalai. SMK Binuang ianya akan ditender semula dalam masa terdekat. Jadi dengan adanya proses retender ini, saya mengharapkan apabila terlantik kontraktor yang baru, biarlah ianya lebih berwibawa. Kita mau menyelesaikan isu kepadatan juga. Di semua sekolah SMK Lahadatu ini padat. SMK Agasi, SMK Terusan, SMK Silabukan. Untuk permohonan sekolah-sekolah, terutama sekali saya menyuarakan iaitu sekolah agama menengah, ya, amat penting. Semua keseluruhan masyarakat Lahadatu di khasnya Parlimen P188 Silam ini memang amat memerlukan, ya, sekolah agama menengah di kawasan P188 Silam, ya. Datuk Muhammad Alamin turut meluluskan peruntukan RM100,000 kepada SMK Silabukan Lahadatu bagi kerja-kerja penyelenggaraan Dewan Sekolah, kebocoran paip dan sebagainya. Beliau turut mengadakan lawatan ke Tawau, Kunak dan Lahadatu bagi melihat projek pembinaan sekolah yang terbengkalai. Turut berlangsung majlis penyampaian sumbangan pelajar SMK Silabukan yang memperoleh cemerlang SPM tahun lepas. Sementara itu, kerja-kerja menyiapkan bangunan gantian sekolah menengah kebangsaan Wallace Bay Tawau telah pun bermula dan dijangka siap pada Disember 2023. Timbalan Menteri Pendidikan II, Datuk Muhammad Alamin berkata, projek tersebut dianggarkan bernilai lebih RM18 juta. Sekolah pertama yang saya lawati tadi ialah SMK Wallace Bay di Sebatik. Dan sekolah itu memang daif, walau bagaimanapun alhamdulillah telah pun diluluskan sebuah projek gantian penuh 12 bilik darjah, dan juga kemudahan yang lain. Jadi progres masa projek itu lebih kurang dalam 4% lah, baru bermula, dan insyaAllah ianya akan disiapkan pada bulan Disember tahun 2023.
Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke beberapa buah sekolah di Tawau. Cadangan skop kerja pembinaan bangunan tersebut merangkumi 12 bilik darjah, pejabat pentadbiran, pusat sumber, pejabat guru, surau serta kemudahan yang lain. Terdahulu, beliau turut melawat SK Perdana Pasir Putih, SK Kinabutan dan SK Bandar 1 dan 2 untuk melihat keadaan persekitaran selain melihat keperluan sekolah tersebut. Kerajaan akan terus mencari pendekatan menangani isu kenaikan harga barang. Bagaimanapun, usaha tersebut memerlukan koordinasi daripada kementerian dan agensi kerajaan yang berkaitan. Biarpun kita dorong untuk beli barangan Malaysia, untuk kurangkan import, tetapi apabila ada peluang untuk menurunkan harga terpaksa ekspor dari luar, kita akan buat. Kita akan buat whatever is necessary to bring down the price. Yamani Hafiz menyatakan perkara tersebut kepada pemberita RTM di Sipitang. Jelasnya, setakat ini kerajaan telah membuat tindakan mengekang kenaikan harga barang apabila memutuskan untuk tidak mengenakan permit import bagi mengimport bahan makanan berkuat kuasa serta-merta. Baik saudara, sekian dahulu paparan dari negeri di bawah bayu. Seterusnya kembali bersama Azam untuk lebih banyak perkembangan semasa. Azam, silakan. Ya, baik. Terima kasih dia langsung dari Sabah. Saudara, berita wilayah berehat seketika, kita bertemu selepas ini. Kita tak perlukan jadi sakit kita ni sebagai halangan. Macam terlalu peribadi. Tapi bila saya rasa benda ni perlu untuk orang tahu apa penyakit ni, apa sebenarnya, apa keadaan anak saya sebenarnya. Sebuah rancangan di mana kita akan menyingkap tentang siku-siku dalam pelbagai bidang. Komik ni orang tak nampak ingat macam komik senang. Kena minat, lepas tu kena ada bakat lah. Yang untuk menjadi seorang kita yang berjaya dalam kreativiti yang melampau. Benda yang sebenar tu tak seindah yang disangka. Masih dalam berita wilayah. Seterusnya kita ke Sarawak untuk menyokong pembangunan sosioekonomi di negeri itu. Kerjasama antara gerakan koperasi negeri perlu lebih erat dengan kerajaan. Laporannya langsung bersama Vanessa Mering di sana. V, silakan. Ya, Azam, untuk tujuan itu Gerakan Koperasi Negeri Sarawak disarankan untuk bekerjasama lebih erat dengan kerajaan negeri melalui Gerak Kerja dan Hala Tuju yang digariskan dalam Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu dengan kerjasama tersebut ianya akan mengoptimumkan penggunaan aset dan pembiayaan kerajaan serta membangunkan modal insan bagi menyokong pembangunan sosioekonomi. Bukan itu sahaja katanya, ia juga mampu mempercepat penggunaan digital dan data dalam menjana hasil serta memacu faedah ekonomi dan sosial semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada kelompok penduduk miskin. Beliau memberitahu demikian dalam ucapan perasmian Hari Koperasi Negara Peringkat Negeri Sarawak 2022 sempena sambutan 100 tahun Gerakan Koperasi Malaysia di Dewan Masyarakat di Serian hari ini. Jelasnya, menurut statistik Suruhanjaya Koperasi Malaysia sehingga penghujung tahun lepas, bilangan koperasi di negeri Sarawak adalah sebanyak 1,109 koperasi dengan anggota seramai 297,000 orang dan perolehan koperasi berjumlah 311.1 juta ringgit. Tegasnya, dengan kekuatan aset sebanyak 636.4 juta ringgit dan pemilikan share dan yuran sebanyak 216.5 juta ringgit, terbukti gerakan koperasi mampu memacu perkembangan ekonomi negara, khususnya Sarawak, ke tahap yang lebih kukuh. Beliau turut menyampaikan anugerah koperasi 2021 dan menyerahkan mock check koperasi yang diluluskan bantuan pembangunan dan penyerahan bantuan tanggungjawab sosial korporat koperasi. Sarawak kini dalam proses pengambil alih sebuah syarikat penerbangan bagi menyokong kemasukan pengunjung ke negeri ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ia perlu dilakukan berikutan penerbangan keluar masuk ke Sarawak buat masa ini masih tidak mencukupi.
Buat masa ini, Datuk Seri Abdul Karim mendedahkan jumlah penerbangan yang masuk ke Sarawak hanya 618 penerbangan seminggu walaupun terdapat keperluan lebih daripada itu. Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan syarikat yang akan diambil alih itu sehingga pengumuman dibuat oleh Premier Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan perkara ini pada sidang media selepas menyaksikan konsert Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia di Kampung Budaya Sarawak, Kuching malam tadi. Beliau dalam pada itu turut berharap festival ke-25 ini berupaya mencapai sasarannya iaitu 12,000 pengunjung selepas 2 tahun berehat akibat pandemik COVID-19. Festival 3 hari itu turut menggabungkan persembahan fizikal dan maya bagi meningkatkan kadar capaian persembahan ini ke dunia luar. Jabatan Tanah dan Survey Sarawak telah berjaya menyukat secara perimita kira-kira 1.034 juta hektar tanah di seluruh negeri di bawah program pengukuran tanah hak adat Bumi Putra NCR Inisiatif Baharu sejak 2010 hingga 31 Mei lepas. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talib Saleh berkata, daripada jumlah tersebut seluas 794,503 hektar tanah telah diwartakan. Beliau menambah pengukuran tanah NCR peringkat pertama tersebut adalah satu kaedah pengukuran yang berkesan dan cepat dalam menentukan persempadanan tanah NCR yang jelas serta didaftarkan di dalam daftar tanah dan Warta Rizab Komunal Bumi Putra mengikut Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri KTN dikeluarkan. Jelas beliau, langkah seterusnya adalah pengukuran secara lot individu bagi pengeluaran surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 KTN. Setakat 31 Mei lepas, sebanyak 54,551 lot individu telah berjaya diukur yang melibatkan kawasan seluas 67,783 hektar. Datuk Lim menegaskan pengeluaran surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 KTN memberi banyak manfaat kepada pemilik tanah. Ia bukan sahaja akan menjadikan pemilik tanah mempunyai hak milik kekal ke atas tanah tersebut, malah tidak dikenakan cukai tanah tahunan, kos pengukuran tanah dan penyediaan surat hak milik tanah serta turut dikecualikan premium tanah. Beliau memberitahu selain itu, kerajaan melaksanakan program pengukuran kampung tradisional bertujuan untuk memastikan jaminan hak milik tanah ke atas tanah para penduduk kampung. Setakat ini, sebanyak 56,849 lot kediaman daripada 386 buah kampung di Sarawak telah disukat dengan lebih 53,000 lot telah dikeluarkan surat hak milik. Datuk Len menyatakan demikian dalam ucapan perasmian pada Majlis Penyerahan Warta Rizab Komunal Bumi Putra di bawah Seksyen 6 KTN untuk Kampung Bangkas Semong Semarahan dan surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN bagi Kampung Tanjung Bundong Muara Tuang dan Kampung Tradisi Melayu Semarahan di Kota Semarahan. Turut disampaikan ialah lesen pendudukan sementara TOL kediaman bagi skim pembesaran Kampung Tanjung Bundong fasa 4 dan 5. Majlis tersebut melibatkan keseluruhan 678 penerima. Pelbagai pembangunan sedang dirancang di kawasan Meluan untuk memastikan keperluan dan kesejahteraan rakyat terus diutamakan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin, antaranya permohonan bagi pembinaan sebuah Dewan Masyarakat Baharu yang lebih besar dan selesa bagi kegunaan penduduk di kawasan Julau. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ngiling Bidai dianjurkan oleh Jawatan Kuasa, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum di Dewan Masyarakat Julau. Jelasnya perbincangan mengenai pembinaan sebuah Dewan Baharu bersama kementerian yang bertanggungjawab telah pun dilakukan. Dalam pada itu, beliau turut menggesa agar Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum di kawasan Meluan bekerjasama dengan pejabat daerah dalam merancang pembangunan sosioekonomi penduduk di bawah jagaan mereka. Ini bagi
memastikan tiada kawasan yang tertinggal oleh arus pembangunan, terutamanya dari segi ekonomi dan juga pendidikan. Pada majlis tersebut turut disampaikan surat pelantikan kepada 11 orang ketua masyarakat dan ketua kaum yang baharu. Hadir sama Residen Bahagian Sarike dan pegawai daerah Julau. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V dengan laporan dari Sarawak. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mengucapkan selamat jalan kepada jemaah haji Malaysia di Kompleks Haji Sepang, Selangor. Keberangkatan tiba Raja Permaisuri Agong kira-kira 10 pagi disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halwal Agama, Datuk Idris Ahmad. Tunku Azizah yang membacakan titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan ucapan tahniah dan menyeru semua jemaah haji bersyukur terpilih sebagai tetamu Allah setelah 2 tahun tidak dapat menunaikan ibadat tersebut akibat pandemik COVID-19. Seri Paduka Baginda turut meminta jemaah haji agar sentiasa menjaga akhlak dan menjauhi segala anasir tidak sihat yang boleh menjejaskan imej serta nama baik negara. Pada musim haji kali ini, hampir 1 juta umat Islam dari pelbagai negara akan berhimpun di Tanah Suci. Sudah pasti perhimpunan besar ini adalah sangat mencabar. Justru itu, ia menuntut umat Islam untuk bersabar, bertoleransi dan berkasih sayang tanpa mengira warna kulit, bahasa, adat resam ataupun budaya. Sehingga laporan disiapkan ke semua jemaah ini dijadual berlepas menerusi penerbangan SV5633 ke Jeddah pada pukul 4.45 petang dan dijangka tiba pada pukul 8.10 malam waktu tempatan. Penerbangan bagi musim haji 1443 Hijrah ini merangkumi 48 penerbangan bermula Khamis 4 Jun, manakala penerbangan akhir 2 Julai ini. Ketidaktentuan ekonomi dan peningkatan urbanisasi memberi impak kelangsungan bekalan makanan negara. Jaminan dan keselamatan sekuriti makanan perlu menjadi keutamaan dalam memastikan rakyat mendapat akses makanan yang mencukupi, berkhasiat dan selamat. Laporan wartawan Adliah Habibullah. Pertanian bandar antara solusi kepada kekurangan bekalan makanan dan mengurangkan kebergantungan barangan import. Menerusinya, ia membantu meringankan kos sara hidup melalui pengeluaran sendiri bahan makanan, sekaligus membentuk komuniti untuk bekerja secara berpasukan bagi menghasilkan produk makanan. Panggil sikit-sikitlah daripada jawatankuasa kita, panggil kawan-kawan penghuni untuk sama-sama berkebun sambil menjimatkan kita punya belanja dapur asalnya. Kita luaskanlah mana tempat ruang kosong, kita terus berkebun dengan tanaman yang cepat. Sawi, bayam, kangkung, bayam Brazil, yang mana dia punya jangka masa pendek yang kita boleh dapatkan hasil cepat. Daripada kita boleh untuk makan sendiri, sekarang ni kita dah boleh buat jualan. Bagi mereka yang ingin memulakan pertanian bandar, anda tidak perlu gusar. Agensi bertanggungjawab sedia memberi khidmat nasihat dan bimbingan secara berterusan. Kalau kawasan penempatan, contohnya perumahan awam, flat dan kawasan-kawasan taman, kalau nak mula, kita kena tanam dulu. Bila dah dapat hasil, kita boleh menghubungilah Jabatan Pertanian, universiti-universiti yang terlibat dengan pertanian. Cabaran-cabaran daripada masyarakat yang tidak sensitif dengan sekuriti makanan. Satu lagi cabaran dia untuk dapatkan peserta untuk betul-betul bagi full komitmen untuk kebun. Cabaran ni banyak, kerugian pun banyak. Mula-mula tu kita keluar modal sendiri kan, beli tu beli ni. Memang dalam tahun 2 tu memang banyak kita rugilah. Tapi kita tak putus asa. Kita modalkan balik. Kerja dalam 2 tahun lebih, 3 tahun, alhamdulillah dapat hasil. Yang makcik buat pangkil-pangkil ni pun semua duit pada hasil jualan lah. Tak pakai duit makcik pun.
Kejayaan pertanian bandar perlu disebarkan untuk menjadikan kebun bandar pemacu sekaligus memperkukuh sistem sekuriti makanan negara. Usaha penanaman sayur-sayuran di kawasan tebiar sekitar bandar dilihat merupakan satu inisiatif dalam mendepani krisis sekuriti makanan negara. Hasilnya bukan sahaja dapat digunakan untuk keperluan harian, malah dapat memastikan kesinambungan bekalan makanan untuk lokaliti setempat sekiranya dilaksanakan secara bermasyarakat. Adlia Habibullah, RTM. Baik, Selangor turut menyumbang laporan semasa dan untuk itu terus saja langsung bersama Samsia Samsi di sana. Sam, silakan. Baik Azam, pelbagai barang rampasan mencecah lebih RM300,000 dilupuskan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Selangor. Pelupusan kesemua barangan melibatkan 27 kes itu dikategorikan sebagai pelepusan ekshibit perdana KPDN-HEP Selangor. Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri KPDN-HEP Selangor, Muhammad Khairi Jamaluddin memaklumkan kesemua pelupusan barangan kes bermula tahun 2020 hingga tahun lepas. Pelupusan ini kita adakan adalah susulan daripada hasil penyelesaian kes yang telah kita jalankan. Melibatkan kes-kes sama ada kes-kes yang telah dijatuh hukuman iaitu melalui mahkamah ataupun kes-kes yang diselesaikan melalui kaedah kompaun melalui arahan pendakwaan. Cermin mata, telefon bimbit, kasut, selipar, sarung kaki, baju, beg tangan dan aksesori telefon bimbit antara barangan tiruan yang dilupuskan. Kes melibatkan pelanggaran Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta Perihal Dagangan 2011, Akta Hak Cipta 1987, Akta Jualan Langsung 1993 dan Akta Cap Dagang 2019. Beliau terdahulu menyempurnakan pelupusan ekshibit perdana KPDN-HEP Selangor di Stor Penyimpanan Ekshibit KPDN-HEP Selangor, Shah Alam. Sesi uji bakat pencarian bintang P. Ramlee dan bintang kecil bakal menjelajah beberapa daerah di negeri ini. Pencarian bakat itu bagi mewakili Selangor untuk pertandingan peringkat semenanjung, seterusnya ke peringkat kebangsaan. Setakat ini, 3 lokasi uji bakat telah berlangsung masing-masing di Warisan Hall Sri Jangkang dekat Kuala Langat, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam dan di dataran Bluebird Petaling Jaya. Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Selangor Zamani Ibrahim berkata, lokasi terakhir akan berlangsung di Kolej Matrikulasi Kuala Langat pada 2 dan 3 Jun ini. Hampir setiap minggu kita buat saringan dan kepada penonton-penonton, pendengar-pendengar yang berminat untuk setiap pertandingan ni selalu ikuti kita punya Facebook Selangor FM 100.9 MHz. Di situ kita letak segala maklumat apa yang akan berlaku next minggu. Setiap minggu kita mungkin ada perubahan. Jadi untuk dapatkan maklumat terkini kita lihat melalui Facebook lah. Beliau juga mengajak mereka yang mempunyai bakat untuk menyertai pertandingan ini. Untuk bintang kecil, penyertaan terbuka kepada individu berusia 7 hingga 11 tahun, manakala bintang P. Ramlee berusia 18 hingga 45 tahun dan perlu membawa -1 sendiri dan kad pengenalan. Selangor FM meneruskan program sosial korporat menerusi jelajah RTM Kami Prihatin Selangor FM. Menjadi tradisi, golongan memerlukan objektif penganjuran program. Juga wang tunai daripada
Kali ini 16 asnaf dan orang kurang upaya OKU di Flat Sri Perantau Kelang menerima sumbangan barangan keperluan harian dan wang tunai. Program mendapat kerjasama Food Bank Jawi, Perkem, QSR Brand Sendirian Berhad serta syarikat Eko Indra Jaya Trending Sendirian Berhad. Ini merupakan inisiatif terbaiklah daripada RTM dan Selangor FM untuk program amal seperti yang kita buat hari ini. InsyaAllah saya amat berbesar hati jika dapat berkolaborasi bersama daripada masa hadapan, dan saya mengalu-alukan ada lagi sesiapa yang boleh untuk membuat bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, insyaAllah. Akak pendengar setia Selangor FM, terima kasih kepada Selangor FM dan QSR FM dan Jawi kena memberi sumbangan untuk hari ini dan wang RM1,000. Alhamdulillah, kau ucapkan terima kasih banyak. Pandangan saya, ini adalah satu program yang baik untuk penduduk, khususnya masyarakat yang memerlukan bantuan. Dan bagi pihak, sekali lagi, bagi pihak penduduk, saya ucapkan terima kasih kepada Selangor FM yang sanggup datang ke tempat kita bersama-sama dengan kru-kru lain untuk membantu melihat apa permasalahan di tempat kita. Program turut disertai Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Selangor, Zamani Ibrahim. Laporan itu menutup perkembangan dari Selangor. Salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi. Ya, baik, terima kasih Sam dengan laporan dari Selangor. Seterusnya kita ke perkembangan sukan, dimulakan dengan bola sepak Liga Super. Selangor FC berada pada kelas tersendiri selepas membelasah Sarawak United 7-0 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Lebih bermakna, kejayaan itu hadir ketika Kapten pasukan Brandon Gunn kembali memperkuatkan pasukan selepas lebih setahun tidak beraksi. Pemain berusia 34 tahun itu tidak perlu menunggu lama untuk mencipta impak selepas jaringannya seawal minit ke-7 meletakkan Selangor 1 gol di depan. Selangor menambah 2 lagi jaringan sebelum tamat babak pertama. Hasil jaringan pemain import Yuri Hendrik dan Harrison Kayon pada minit ke-23 dan 45. Amukan skuad The Red Giants diteruskan pada babak kedua menerusi gol Nur Hakim Hassan sebelum Harrison Kayon menambah 2 lagi gol untuk mencatat hat-trick. Alif Aikral mengungkapkan malam gemilang Selangor dengan gol ke-7 pasukan pada penghujung permainan. Tamat perlawanan, Selangor 7, Sarawak United 0. Selangor kini naik di kedudukan ke-6 Liga dengan 11 mata, sementara Sarawak United di kedudukan kedua tercorot dengan 7 mata. Sementara itu, pengendali Selangor FC, Michael Faitenbaina mengakui kehadiran semula Kapten pasukan Brandon Gunn memberi impak besar terhadap kemenangan pasukan. Jelas beliau, Sarawak United menampilkan aksi yang baik, namun Selangor lebih bijak memanfaatkan peluang. Lucky for us today, but Sarawak is still a good team, and we had the advantage. We scored with the first 2-3 chances, so then it's more easier. But today was our day, let's say, and we created a lot of chances, so that was good. But bagi pembantu jurulatih Sarawak United, Ahmad Nur Faizal Patrick Abdullah, ketiadaan ketua jurulatih B. Satyanathan atas faktor kesihatan nyata memberi kesan terhadap moral pasukan. Sebenarnya perlawanan pada malam ni kita semua dah buat keputusan bahawa kita akan bermain untuk dia sebenarnya. Untuk kita nak cuba sedaya upaya untuk memberi sesuatu kepada dia. Tapi terlalu banyak pengorbanan dia, usaha dia dengan pasukan ni. Jadi sedikit sebanyak memang ada mengganggu emosi pemain lah. Baik, selaras dengan misi Melaka ke arah Negeri Lestari 2035, sekolah-sekolah disaran memperhebat program hijau termasuk menyertai program Eco School. Inisiatif itu secara tidak langsung membantu memberi kesedaran kepada masyarakat untuk membudayakan amalan hijau.
Program itu juga menggalakkan pelajar memelihara dan memelihara alam sekitar. Telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang Melaka menuju negeri lestari 2035. Jadi program-program Eco School dan banyak lagi program-program hijau ini yang bukan saja dalam bentuk program, malah dalam bentuk kempen untuk memupuk kesedaran lagi kepada masyarakat. Beliau berkata demikian selepas program lawatan hijau Eco Schools Melaka di Sekolah Kebangsaan IJ Konvent 1 Bandar Hilir. Sejak dilaksana pada 2016, 135 sekolah daripada keseluruhan 315 sekolah di Melaka menyertai program Eco Schools. Daripada jumlah itu, 17 sekolah menerima pengiktirafan Eco Schools dengan 5 daripadanya mendapat anugerah tertinggi Green Flags. Tahun ini, 10 sekolah disasarkan untuk mencapai anugerah berkenaan. Sidang Dewan Negeri Johor diberi maklum sejak pembukaan sempadan hingga 14 Jun, lebih 12 juta warga negara dan pengembara telah menggunakan laluan Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB dan CIQ Bangunan Sultan Iskandar BSI. Daripada angka itu, 6.3 juta warga negara dan 2.3 juta warga asing menggunakan laluan BSI, 2.7 juta warga negara dan 704,000 warga asing melalui CIQ KSAB. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengakui kelancaran proses pembukaan sempadan itu hasil kerjasama serta komitmen Malaysia-Singapura. Kerajaan Negeri Johor sedar bilangan keluar masuk pengguna di kedua-dua tempat ini mengalami peningkatan yang mendadak. Justru saya telah berbincang dengan semua agensi terlibat bagi memastikan usaha dan komitmen yang lebih fokus demi menjamin imej dan reputasi kerajaan negeri dan persekutuan. 284 kaunter keluar dan masuk beroperasi di CIQ BSI, 169 kaunter di CIQ KSAB melibatkan 1,631 anggota Jabatan Imigresen Malaysia, 722 kastam, 87 Jabatan Pengangkutan Jalan dan 206 PDRM. Lorong motosikal bakal ditambah kepada 75 lorong daripada 50 lorong sekarang, manakala lorong kereta dilaksana sistem single loading double capacity bagi menjimatkan masa pemandu. Selain penggabungan kemudahan Tashenggo di kaunter imigresen bagi laluan kereta yang dijangka siap pada Februari tahun depan. Sukan Malaysia Sukma Johor hanya akan berlangsung kira-kira 2 tahun lagi selepas beberapa kali ditunda akibat COVID-19. Namun segala infrastruktur terutama kompleks sukan telah siap sepenuhnya dan akan diselenggara dengan baik. Ikuti laporan Anas Matno. Stadium olahraga terletak di Kompleks Sukan Johor Mount Austin Johor Bahru itu melibatkan kos RM160 juta mula dibina pada Julai 2017 dan siap sepenuhnya pada Februari 2020. Malah, stadium yang dibina di tapak seluas 49 hektar itu sudah mula digunakan untuk penganjuran beberapa acara sukan lain sejak akhir tahun lalu. Banyak juga program-program telah diatur kan oleh Majlis Sukan Negeri Johor, yang mana sukan-sukan seperti sukan IPT, Kejohanan Olahraga Terbuka Johor, dan baru-baru ini Kejohanan Masak Negeri yang diadakan di Stadium Kompleks Sukan Negeri Johor. Sukma Johor yang dijadualkan berlangsung pada 2024 menyaksikan 45 pingat dipertandingkan di venue olahraga, termasuk acara balapan dan balingan. Kerajaan negeri menerusi Majlis Sukan Negeri Johor dan Perbadanan Stadium Johor juga berusaha memastikan fasiliti baharu itu sentiasa dalam keadaan baik sebelum tamasya itu berlangsung. Hampir RM500,000 pembelanjaan diguna pakai setahun untuk penyelenggaraan kebersihan dan keselamatan, dan kos ini juga melibatkan 3 buah stadium, bukan main stadium saja, tetapi ada juga stadium rugby,
stadium olahraga dan lapang sasah menembak. Beberapa perancangan lain seperti penganjuran pasar pagi atau malam di tapak parkir stadium juga dibuat bagi memastikan projek berskala besar itu tidak menjadi gajah putih. Kira-kira 1.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memastikan segala kemudahan yang terdapat di stadium olahraga ini berada dalam keadaan baik menjelang Sukan Malaysia Sukma Johor. Ia termasuk beberapa perancangan menggunakan segala kemudahan yang terdapat di stadium ini selepas tamat kejohanan nanti. Anas Maknor, RTM. Generasi muda di Perlis yang ingin menceburi bidang perniagaan digalak memulakan perniagaan secara kecil-kecilan bagi mengurangkan risiko dalam perniagaan. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man memberitahu kerajaan negeri menyokong lebih ramai generasi muda untuk menjadi usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS dan memberi tumpuan kepada satu bidang perniagaan semasa memulakan perniagaan. Bila kita start kecil, kita mudah untuk menguruskannya. Modal tidak besar dan risiko pun kita tidak besar sebab kita kecil. Dan kalau kita gagal pun mudah untuk kita bangun semula sebab perniagaan kita kecil. Jadi di situ kita belajar sebenarnya every single step di dalam aspek perniagaan itu. Kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan menyediakan bantuan tertentu sebagai insentif kepada generasi muda yang menceburi bidang perniagaan. Namun, ramai yang tidak menerima maklumat mengenai bantuan tersebut. Beliau menyatakannya demikian pada majlis perasmian kilang jelatu PMA Reach Senin Berhad di Kanga. Kilang ini antara 4 kilang utama pengeluaran produk berasaskan aiskrim milik Bumiputra di bawah jenama Moktis Central Kitchen yang kini berkembang pesat seluruh negara dengan 85 franchise telah dibuka. Pemain skuad kebangsaan Jordan, Mahmud Al-Mardi diumumkan sebagai pemain import baharu pasukan Kedah Darul Aman KDAFC bagi mengharui baki saingan Liga Malaysia dan Piala AFC musim ini. Pemain di posisi tengah itu akan turun bersama pasukan pada saingan Piala AFC 2022 di Bali, Indonesia bermula Jumaat ini. KDAFC dalam kenyataan memaklumkan pemain yang membantu Jordan layak ke Piala Asia 2023 itu tiba di Malaysia semalam dan terus menyertai rakan sepasukan ke Bali hari ini. Sebelum ini, Mahmud pernah beraksi bersama kelab Al-Muharrak yang menjuarai Piala AFC 2021 dan Mahmud menjaringkan gol pembukaan perlawanan tersebut. Beliau akan memakai jersey bernombor 10 bersama skuad Sang Kenari. Dalam pada itu, Kedah yang diundi dalam kumpulan G Piala AFC dijadual berdepan kelab dari Indonesia, Bali United pada Jumaat, diikuti Kaya FC dan Visaka FC masing-masing pada 27 dan 30 Jun. Semua perlawanan akan berlangsung di Stadium Kapten E. Wayan Dipta. Seni, budaya dan warisan punyai peranan yang cukup besar dalam pembangunan masyarakat, khususnya membentuk jati diri negara beridentiti. Menyedari kepentingan itu, Kerajaan Perak mewujudkan sebuah agensi kesenian dan kebudayaan yang dikenali Kampung Karyawan Aman Jaya Port. Ditubuhkan pada 2011, Port merupakan hub kesenian dan kebudayaan bagi mencukil bakat-bakat muda dalam bidang seni visual, filem, muzik, animasi dan bidang kreatif yang lain. Ikuti laporan wartawan Fairuz Rizwan Badarudin. Terletak di tengah-tengah Badar Raya Ipoh, Port berkonsepkan sebuah rumah yang dihiasi rekaan dalaman bercorakkan hipster menjadi dominan dan penarik kepada golongan komuniti seni di negeri ini untuk mengembangkan bakat. Sesuai dengan motonya Unity Through Arts, Port menekankan kepentingan seni dan budaya sebagai satu platform penting membangunkan masyarakat melalui penyatuan pelbagai kaum. Selama ni kalau bila orang kata tentang seni dan budaya, kita harus ke Kuala Lumpur, Pulau Pinang. Tetapi saya rasa Ipoh juga berpotensi dimajukan dan dinaikkan untuk menjadi pusat kesenian dan kebudayaan ini.
Dan saya rasa kita mempunyai para seniman dan bakat-bakat yang sudah sedia ada dari negeri Perak. Jadi rugilah kalau kita tidak sama-sama tolong bantu mengetengahkan dia punya bakat, punya karya kan. POT terus aktif menganjurkan pelbagai program seni, budaya dan warisan bagi mengimarahkan lagi aktiviti berkenaan di negeri ini. Selain itu, penyertaan POT pada pameran seni Perak Flora Fauna di Venice April lalu berjaya menonjolkan kepelbagaian warisan budaya dan sejarah Perak di pentas antarabangsa. Karya-karya artis Perak. So jadi seramai 6 orang ataupun 4 individu dan juga 2 kolektif dari Perak. Jadi feedback yang kita dapat tu alhamdulillah setakat ini dah lebih 1,500 pengunjung yang hadir, dan pada musim panas ni kita jangkakan lebih ramai lagi lah. Penasihat POT Bayu Otomo Rajikin berkata, bakat yang dimiliki generasi muda perlu sentiasa digilap dan dihargai agar seni kreatif tidak pegun di takuk lama. Secara tak langsung banyak program yang mereka adakan tu berkait langsung dengan anak-anak muda ataupun para belia remaja untuk mengadakan. Jadi saya rasa POT bertanggungjawab untuk menimbulkan platform-platform atau aktiviti-aktiviti untuk memenuhi kehendak belia-belia dan juga kehendak-kehendak remaja ini untuk mereka berkongsi mereka punya kreativiti. Usaha yang digerakkan oleh POT dalam mempertabatkan bidang seni kreatif tempatan adalah demi memastikan aspek kesenian, kebudayaan dan warisan negara dapat diangkat ke peringkat yang lebih tinggi. Ia wajar diberi perhatian yang lebih serius oleh semua pihak agar usaha sedemikian tidak hanya ternoktah di sini tetapi diperluas ke pelosok tanah air. Fairuz Rizwan Badarudin, Berita RTM. Baik, saudara, laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah 20 Jun 2022. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Zamaria Hussein dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.